Bismillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Qahhar, daripada Al-Jabbar, kita dapat menyambung bacaan kita tentang zuhud dan kelembutan hati. Kita sampai pada muka surat 270. Mungkin muka surat kita tak sama, tapi kita tengok pada tajuk dia tulis taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ustaz Samsa? Sama. Mama? 255. 255. Muka surat 255 atau muka surat 270 di bawah tajuk taubatan nasuha. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila daraini. Kata penulis, taubatan nasuha, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, kita pakai dulu dengan perkataan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwan, penulis membawa ayat ini untuk menjelaskan kepada kita wujudnya perkataan taubatan nasuha di dalam nas Al-Quran dan kewajipan seruan Allah kepada taubatan nasuha. Dan penulis juga seolah-olah bagi tahu pada kita bahawa apabila disebut taubat, maka kalimah yang mesti disandingkan dengannya adalah nasuha. Inilah taubat yang Allah Ta'ala perintahkan kita dengan perkataan tubu ilallahi.
datanglah kepada Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Pertama, Allah guna perkataan tubu, satu perkataan. Kedua, Allah guna ilallah, satu lagi. Ketiga, Allah guna perkataan taubatan nasuha. Dahsyat ayat ni. Bertaubatlah kamu ilallah, kepada Allah. Kalau kita kata tubu, bertaubatlah, maka juga kita boleh faham kata taubat ni tak adalah taubat pergi kepada orang, melainkan taubat itu pergi kepada Allah. Tetapi untuk memurnikan kalimah tu, untuk menunjukkan taubat yang dimaksudkan oleh Allah di sini ialah taubat yang membawa kita kepada Allah. Maka Allah lengkapkan kalimah itu, tubu ilallah taubatan nasuha. Kamu semua bertaubat ilallah. Taubat itu membawa kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan satu taubat, nasuha. Tubu ilallahi taubatan pun sempurna dah. Tapi nasuha, macam dikatakan Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Kalau uswatun tu dah cukup dah, tapi sempurnakan ayat tu lagi. Maka bertaubatlah kamu semua. Maka seolah-olah kita boleh pakai terjemahan pada ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua. Kamu semua bertaubat, yang taubat itu menyampaikan kamu kepada Allah. Maka taubat yang menyampaikan kepada Allah itu taubatan nasuha. Kalau ada orang bertaubat tapi dia tak sampai pada Allah, maka Tuhan tak terima taubat itu. Maka orang beriman diseru menghidupkan jiwa-jiwa untuk bertaubat. Orang beriman diseru supaya menjalani jalan taubat, yang jalan taubat itu menuju kepada Allah. Maka orang beriman disuruh memiliki manhaj taubat, bukan taubat yang kosong. Taubatan nasuha bermakna manhaj taubat. Dia ada manhaj dalam taubat. Maka seolah-olah kita kata Allah ulang, tubu taubatan nasuha. Tubu taubatan nasuha membawa kita ilallah, membawa kita kepada Allah. Taubat, orang beriman timbulkan benih taubat dalam hati kamu dengan kamu memakai taubatan nasuha sebagai manhaj taubat, dan itu membawa kamu kepada Allah. Jadi ada tak taubat yang tak membawa kita kepada Allah? Maknanya ada. Adanya taubat yang tidak membawa kita kepada Allah. Ada. Taubat yang macam mana? Taubat, makin kita taubat, makin kita popular. Makin kita taubat, makin kita terkenal. Bermakna kita bukan ilallah, kita ilajah. Jah ni maksud apa? Popular, kemegahan. Taubat yang mengangkat nama kita di dunia. Maka taubat yang macam ni mesti dikaji balik dia punya manhaj. Nabi dengan para sahabat dalam sirah kita baca di dalam Ar-Rijal Haula Rasul ini, cerita orang-orang yang mereka hidup sekeliling dengan Nabi. Nabi tak interview pun sahabat punya taubat ni. Tak perlu interview pun. Apa yang kita nak interview? Tak perlu interview. Tapi kalau orang ini dia bertaubat pada Allah, lepas tu nak kena interview dia, tak perlu. Sebab nanti kita akan tengok apakah satu dua perkara yang penulis nak berkongsi dengan kita tentang ayat ini. Tengok ikhwan, untuk memastikan, tengok Allah menggunakan perkataan ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kita kena sempurnakan syarat-syarat taubat ini. Taubat nasuha. Taubat nasuha itu akan membawa kita kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita tak boleh taubat sembrono? Taubat ni ada manhaj dia, ada metod dia. Kenapa? Kerana yang ni, supaya taubat kita tu tak sia-sia. Taubat kita tu ada hasil. Ilallah ni tak pernah sia-sia. Bila kita ilallah,
kita kembali pada Allah, tak pernah sia-sia. Dia mesti Tuhan akan bayar. Tengok, Allah janji. Ini yang Allah janji. Asa rabbukum. Mudah-mudahan Rabb kamu. Mudah-mudahan Rabb kamu. Dengan apa? Mudah-mudahan Rabb kamu dengan taubatan nasuha yang kamu bawa kepada dia, mudah-mudahan Rabb kamu ayyukaffira ankum sayyiatikum. Rabb kamu mengkifaratkan daripada kamu sayyiatikum, semua kejelekan hidup kamu, kesalahan hidup kamu. Dengan apa? Dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu satu. Dua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang berlari daripada bawahnya segala sungai-sungai. Ini hasil daripada tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha bermakna taubat yang membawa kita taubatan ilallah, sampai pada Allah. Maka Allah akan ampun semua dosa kita, Allah masukkan kita dalam syurga. Tiga, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu. Ada hari, dipanggil hari yang Allah sebut di dalam ayat apa? Yauma khizyun. Yauma khizyun, hari dihina manusia. Khiz kan hina manusia. Hari manusia dihina. Khizyun. Allah kata khizyun fid dunya wal akhirah. Mereka mendapat hina di sisi Allah dunia dan akhirat. Hari itu hari apa? Khizyun adalah hari azahu. Mereka disakiti. Mereka disakiti dengan perkataan-perkataan. Mereka dimaki, mereka dicerca, mereka diazab. Mereka tidak disayangi, mereka tidak dirahmati. Taubatan nasuha ini menyebabkan yaum, pada hari akhirat nanti, la yukhzillahu nabi. Allah tidak akan memberi kehinaan. Allah tak akan mengecewakan para nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan nabi, kerana mereka mengambil taubatan nasuha dalam hidup mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Itulah satu benda yang gembira, iaitu Allah bagi kepada mereka cahaya di akhirat. Keluar daripada kubur ni gelap, matahari tak ada, apa tak ada. Allah bagi nur. Taubatan nasuha mencipta fadilat nur di hari akhirat, memudahkan kita jalan ke mahsyar, nak lintas sirat, nak ditimbang segala amal kita. Dan nur itu baina aidihim wa bi aymanihim, ada belah depan, ada belah kanan. Dan Allah izin mulut mereka menyatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mulut mereka menyatakan Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya-cahaya kami, dan Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami. Ini keistimewaan dan kedahsyatan taubatan nasuha. Dia membuka mulut kita pada hari lidah terkunci. Kan Yasin bagi kita kan? Terkunci. Dia membuka mulut yang terkunci. Pada hari akhirat kita tak boleh ibadat. Sebab hari itu hari pembalasan. Tapi kedahsyatan taubatan nasuha ni menyebabkan mereka berkata Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkan dosa kami. Dan bukan sahaja di akhirat ikhwan, bahkan di dunia lagi, apabila orang memiliki jiwa taubatan nasuha ni, dia dengar taubatan nasuha dan keistimewaan dia, maka inilah doa dia. Doa dia hari-hari, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana.
innaka ala kulli syai'in qadir. Kita minta daripada Allah lagi. Ya Allah, sempurnakanlah untuk saya nur saya. Ampunkan saya. Keyakinan dia terhadap balasan Allah kepada taubatan nasuha menyebabkan doa ni menjadi kehidupan dia setelah dia bertaubat pada Allah. Seolah-olah ikhwan, petanda ayat ini bagi isyarat, pertanda orang itu mendapat taubatan nasuha, petanda ialah dia mengamalkan doa ini. Lepas dia mengaku dia bertaubat, dia tak putih-putih baca doa ni dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab inilah yang dijanji Allah kepada orang yang bertaubat. Pada perkataan atmim lana nurana, itu janji Allah. Pada perkataan yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Pada perkataan waghfir lana, itu mereka berdoa pada Allah bila Tuhan menyatakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Allah nak hapuskan dosa mereka. Maka mereka percaya dengan janji ini, maghfirah daripada Allah lepas taubatan nasuha, dan cahaya mereka akan dapat di hari akhirat dengan taubatan nasuha. Maka orang yang memiliki taubatan nasuha menyatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di samping kita baca doa-doa istighfar yang lain, ini juga termasuk doa orang yang bertaubat. Tapi yang diajak kepada kita, tubna ya Allah wa nadimna ya Allah, tak diajak. Sedangkan ini daripada Al-Quran. Ya, inilah kita kata manhaj-manhaj yang seleweng daripada manhaj Quran. Mereka tak nampak apa yang Quran katakan. Maka ini ayat ikhwan, saya beranilah juga saya menyatakan bahawa di antara ayat yang kita boleh menyatakan ayatnya lengkap, bercakap tentang arti taubat, petanda taubat, fadilat taubat, dan makbulnya, tanda makbulnya taubat. Ayat ini sempurna. Pada perkataan ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, itu perintah taubat. Bermakna taubat nasuha itu diperintah oleh Allah dengan perintah wajib. Di sini Allah tidak menyebut atas dosa apa. Allah tak menyebut atas dosa apa. Allah tak sebut satu jenis dosa. Allah menyebut tubu ilallah, taubatan nasuha. Kenapa? Kerana perkataan dosa tu kita yang cipta. Taubat Allah yang buat. Maka Allah Maha Suci, dia nak sebut perkataan dosa pada hamba dia. Maka apa yang hamba faham itu sebagai dosa, maka dia kena pergi kepada taubatan nasuha. Betul sahabat Abdul Rahman? Abang Rashid kita baru main. Saya kena panggil abang pun nampak saya muda sikit. Ustaz Nan jangan panggil abang, ha? Subhanallah, taubatan nasuha. Baik. Artinya kita tidaklah kita kata taubat ni siapa yang kena taubat? Pelaku zina kena bertaubat, peminum arak kena bertaubat. Tidak. Taubat atas dosa. Dosa ni bukan minum arak saja. Dosa ni bukan zina saja. Kerana bila kita seolah-olah kita memperkenalkan dosa zina, dosa minum arak. Pasal itu orang kita tidak nampak riya, sum'ah, ujub, takabur itu dosa. Dalam dunia politik, orang Melayu tak nampak rasuah dan khianat kuasa itu dosa. Kerana dia menampakkan dosa itu apa dia? Zina, liwat. Pasal itu kalau pemimpin Melayu terlibat dengan skandal perempuan ataupun terlibat dengan panggil apa? Moral ni kan. Maka di kempen tak layaknya orang tu jadi pemimpin. Betul tak betul itu bab lain. Babnya
dinampakkan itulah sebesar-besar dosa. Tapi kalau pemimpin Melayu, maka rasuah, tipu rakyat, khianat, bagi kontrak kepada keluarga, harga RM4 jadi RM400, dia tak nampak dosa. Kerana dosa digembar-gemburkan dalam bentuk satu benda saja. Apa dia? Zina. Pasal tu orang tengok prostitute tepi jalan ni kan, oh nampak hina sangat-sangat. Tapi tok lebay yang jual agama, orang yang buat bid'ah, tengok memang saja saya angkat kan, bagi hangat sikit. Pasal baru makan apum semua. Saya baru makan apum balik tadi kan. Oh, pakcik tak ada lagi, ada pakcik ada lagi. Mama pula dah, paman tak ada makan lagi kan. Sahabat Ijam ada semua ada. Abang Racik ada. Apa saya nak sebut tadi? Itulah apa dia dah fokus saya lari sikit. Tak apa, nanti dia mai saya ingatkan balik. Maka di sini ikhwatul iman, a'azzakumullah, di sini Allah tidak menyebut apa dosa. Kan? Perbuatan kita ni, bila kita buat satu benda, kita rasa macam dosa, maka cepat-cepatlah taubat pada Allah. Taubat, bila sebut taubat bukan istighfar. Astaghfirullahalazim, itu bukan taubat. Taubat dia perbuatan hati. Taubat di dalam tazkiyah, dia sepenuhnya perbuatan hati. Pasal itu selalu dikatakan taubat dan istighfar. Kerana ulama tazkiyah membezakan taubat dengan istighfar. Taubat adalah sebutan lisan, memohon maaf. Seruan di sini, seruan taubat. Seruan taubat. Apa dia taubat? Taubat ni dia perbuatan hati. Yang dimaksudkan dengan perbuatan hati itu apa dia? Menyesai hati. Walaupun lidah tak kata apa lagi. Kelakuan hati. Hati itu menyesai. Tangisan hati, penyesalan hati. Hati itu rasa kecewa kepada diri sendiri. Kenapa dia buat benda itu? Walaupun mulut tak kata apa. Itulah yang diseru oleh Tuhan. Sesalkan hati kamu bila kamu khianat dengan Tuhan kamu. Walaupun mulut tak kata apa lagi. Mulut tak kata astaghfirullah, mulut tak kata aku minta ampun. Penyesalan hati itu. Bukan mulut kata aku menyesal, dah. Yang tu semua lafaz zahir. Lafaz zahir bukan taubat. Taubat adalah perbuatan hati. Datang suatu azam hati untuk tidak mau mengulang dah benda yang dia menyesal tadi. Lepas tu kekuatan hati tu datang nak stop ikhlas, nak stop dandan benda yang dia menyesal, yang dia berazam tak mau buat tadi. Dia stop dandan. Dan kuatnya hati nak meminta maaf dan meminta halal ataupun memulangkan apa-apa yang diambil daripada orang yang menjadi sebab penyesalan dia itu. Maka Allah kata, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, timbullah benih taubat dalam hati kamu. Menyesailah dalam hati kamu bila kamu salah dengan aku. Kamu langgar perintah aku. Kamu tidak melaksanakan suruhan aku. Apa yang aku tak bagi kamu buat. Timbulkan rasa menyesal dalam hati kamu. Kenapa? Sesalan hati itu patut ada. Kenapa? Kerana yang pertama, kita jauh dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan gugur semua fadilat-fadilat di belakang ni. Diampun dosa, masuk ke dalam syurga, jaminan tak akan dihina oleh Allah pada hari akhirat. Kita tak akan dapat luput, hilang daripada kita. Maka sepatutnya menyesal hati kita, tangisan hati kita. Maka itulah yang dinamakan dengan taubat pada Allah. Adapun setelah itu, kita mengungkap ucapan-ucapan minta ampun. Ucapan-ucapan minta ampun tidak ada makna di sisi Allah kalau tidak ada sesalan hati. Satu orang kata, ya Allah astaghfirullah, tak ada makna, takkan diterima. Tuhan tak ampun dosa dia
kalau tidak ada kelakuan hati. Maka tengok keistimewaan ayat ni, Allah seru kita membina benih-benih taubat dalam hati. Dan Allah cerita sendiri apa itu taubat. Taubat itu kita ilallah, kembali pada Allah. Pasal itu kita bila kembali pada Allah, kita tak perlu benda lain. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam surah Zumar kan, kembalilah kamu kepada Allah dan serah dirilah pada Allah dengan taubat. Pasal itu kita tak perlu bagi tahu pada orang daripada apa kita taubat, kecuali orang yang ada hubungan dengan syarat sah taubat kita. Kita terambil harta dia secara zalim, pada jumlah harta yang kita ambil menyusahkan hidup dia. Kita melanggar maruah dia, kita fitnah dia dan dia tanggung kesusahan di atas fitnah kita, maka kita nak kena pergi minta maaf pada dia, kita nak pergi minta halal pada dia, kita nak kena pulang balik harta benda dia. Itu pun terikat dengan syarat tidak mendatangkan mudaratnya lebih besar. Semua kerja hati. Taubat ini adalah kerja hati. Jadi tak ada kena mengena dengan pergi cerita ke orang, pergi interview orang. Tak ada kena mengena. Maka Allah suruh menjalinkan taubat ilallah, dengan Allah. Taubat itu menjalinkan hubungan kembali pada Allah. Kembali kepada Allah. Hati kembali pada Allah. Hati tak teringat nak cerita benda aib pada orang. Sebab benda ni aib, mana boleh cerita ke orang? Saya nak ceritalah pengalaman saya, mudah-mudahan orang lain dapat manfaat. Tidak. Dalam urusan taubat, tidak. Kalau kita nak bercerita, jangan sebut siapa yang terlibat. Cerita secara umum. Andai kata benda ni terjadi kepada kita, taubatlah kepada Allah. Tak payah sebut kita, tak payah sebut siapa-siapa. Jadikan dia story saja. Untuk apa kita menangis depan orang? Kita taubat, pergi menangis depan orang untuk apa? Melainkan, nanti kita akan tengok sikit, bagi orang yang bertaubat ini, apa dia kena buat supaya dia istiqamah hati taubat. Salah satu benda dia kena buat apa dia? Dia kena ada mursyid. Seorang saleh mursyid membimbing hati dia, supaya hati dia tidak terbabah, supaya dia tidak kena ghurur, tipuan, talbis di dalam taubat dia. Ramai orang mengikut ahli tazkiyah, mereka taubat tapi mereka terbabas. Akhirnya taubat itu sebenarnya semurni-murni jalan kerana tubu ilallah. Akhirnya taubat itu menjadi sesuatu yang merenggangkan dia dengan Tuhan. Pasal apa? Dia diarak satu negeri bercerita tentang dosa dia. Kononnya bagi anak muda dengarlah, kononnya beginilah, kononnya beginilah. Seluruh detik-detik perubahan kita saat hidayah menjelma dalam hidup kita adalah rahsia peribadi kita dengan Tuhan. Ya. Hatta kita mimpi Nabi, jelas kita mimpi Nabi. Kita tidur kita tidur mimpi Nabi yang kita lihat dalam mimpi itu sama dengan apa yang diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah. Itu adalah rahsia kita dengan Tuhan. Jangan diceritakan pada orang. Tak perlu. Kenapa? Saat kita bercerita, kita sudah terbabas. Kita sudah lari daripada nikmat Tuhan. Allah suruh kita syukur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Nikmat Tuhan kamu ni bagi tahu ke orang. Maka kalau kita nak bagi tahu mimpi, nak bagi tahu hidayah pada orang, maka fahadith itu mesti ada tempat dia. Mahallah dia kena ada. Tak boleh semua orang. Sebab apa? Likulli dhi ni'matin mahsudun. Bagi tiap-tiap empunya nikmat akan ada orang hasad. Akan ada mahsud. Maka iblis paling benci kita dapat hidayah dan petunjuk. Dia akan cari jalan pesongkan hati kita. Maka sempurna ayat ini, ikhwan. Ayat ini bagi tahu taubat itu adalah perbuatan hati, dan taubat itu ilallah, dan kita dengan Allah ni
fizikal kita, jasad kita, mata kita, badan kita adalah benda kedua. Benda pertama kita dengan Tuhan adalah hati. Maka ayat ini bagi tahu kepada kita jalan manhaj taubat. Dan ayat ni bagi tahu pada kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha, bahawa taubat yang membawa kita kepada Allah adalah taubatan nasuha, benar-benar merujuk kepada jiwa manusia. Yang kita baca syarat taubat tu apa dia? Menyesal. Apa lagi? Berazam tak mau buat dah. Stop. Itulah taubat. Dan semuanya berlegah di hati manusia. Lepas tu ayat ni cerita pula fadilat orang yang bertaubat. Lepas tu ayat ni juga bagi tahu apa dia? Pertanda orang yang bertaubat. Apa dia? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Waghfir lana, dia ulang, ampunlah saya ya Allah, ampunlah saya. Dia ulang daripada jiwa yang menyesal, jiwa yang sesal. Dia ulang daripada jiwa yang tak mau dah ingat nak kembali, walaupun tidak ada benih ingatan, tidak ada benih ingatan. Dia ulang, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sempurna ayat ini menceritakan tentang babut taubat. Subhanallah ikhwan. Sehingga kan kita tidak memerlukan petanda-petanda daripada orang lain. Tak perlu. Ikhwan, saya tambah sikit ikhwan. Jadi ayat ini Allah tidak menyebut atas dosa apa kita kena taubat. Kenapa? Kerana dosa tu kita yang buat. Ada dosa nampak dengan mata, ada dosa tak nampak dengan mata. Ada dosa jenis duduk dalam hati, ada dosa yang melibatkan tubuh badan. Tengok. Bila terlibat dengan dosa, kalau kita kata dia kena tobat daripada apa? Dia kena tobat daripada zina. Bermakna zina sajalah. Lain daripada zina, tak perlulah. Kalau kita kata curi saja, bunuh orang saja, kata tubu ilallah, bertaubatlah kamu, tubu ilallah minaz zina, bertaubatlah kamu pada Allah dari zina. Habis ayat tu. Pencuri tak perlu bertaubat, pelaku bid'ah tak perlu bertaubat. Tengok Allah Ta'ala ketika menyebut benda haram, betul? Babi, makan babi haram, makan bangkai kan, darah, 3 benda ini dalam apa? Al-An'am kan, Al-Ma'idah betul? Al-Ma'idah kan, Allah sebut kan, hurimat, diharamkan kepada kamu makan ni semua kan. Tengok perkataan Rabbul Alamin, sangat dahsyat. Ini kita namakan sebagai tasawur pemikiran, fikrah, tasawur fikrah, cara kita fikir. Ustaz Syamsul bayang, bila Allah sebut jangan makan darah, jangan makan bangkai, jangan makan daging babi, kecuali bila darurat. Perkataan yang Tuhan angkat untuk benda-benda ni, hurrimat, diharamkan. Allah tak sebut neraka untuk orang yang makan benda tu. Cuma Allah sebut pelanggaran haram, tak sebut masuk neraka. Hang makan darah, hang makan benda yang Allah larang. Dengan hang makan benda tu, confirmkah hang masuk neraka? Tak confirm lagi. Tuhan akan tanya, pasal apa hang makan? Dia hisap lah. Kalau dia kata neraka lah untuk orang yang makan darah, habis, dia tidak ada bicara. Maka hari dia makan tu, dia telah menjadi ahli neraka. Tak ada. Dan Allah tak sebut sesat. Allah sebut haram. Haram makan darah, haram makan daging. Sedangkan itu adalah syariah, itu adalah peraturan beragama. Allah sebut pasal zina. Allah sebut pasal zina.
Allah kata jangan dekati zina. Dia jalan yang buruk. Wasa'at sabila. Dia buruk. Allah kata hukuman untuk penzina, laki-laki dan perempuan kan. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri kan, sebut hukuman dia, pukul lah, macam mana nak pukul, semua Allah sebut. Tapi di ujung tu Allah tak sebut untuk mereka neraka jahanam. Tidak. Tetapi kena ingat baik-baik. Kita jangan rasa aman, kena ingat baik-baik. Bila Nabi sebut bid'ah, dua benda Nabi kafir. Sesat, neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin, hati-hati. Hati-hati. Subhanallah. Riwayat menyebut kepada kita apa? Ada orang yang terlibat dengan kita duk cerita dengan zina berlaku zaman Bani Israel. Tapi bagi apa? Anjing minum air. Dalam hadis kita baca dalam Riyadhus Salihin, Nabi kata fasyakarallahu lahu aulaha. Allah bersyukur atas apa yang dia buat. Faghafarallahu lahu, Allah ampun dosa dia. Dosa siapa Allah ampun tu? Ya, dosa orang yang buruk akhlak dia, yang kita kata sebagai prostitut tadi ni. Tetapi bila Allah sebut orang yang makan rasuah, bila Al-Ma'idah sebut orang yang makan rasuah, akaluna lisuht, Allah kata pemakan rasuah ni, Allah kata apa. Bila turun ayat ni, apa terus Nabi kata? Nabi kata arashi wal murtaji finnar. Orang yang makan rasuah, bagi rasuah, makan rasuah, tempat dia di neraka. Ancaman dia lagi dahsyat. Tapi umat selalu nampak dosa yang paling besar orang kena bertobat adalah dosa zina. Oh, jangan buat main zina ni. Kata saya berzina, oh hang kena tobat. Hang jangan main-main. Allah tutup semua pintu rezeki hang. Allah cabut nur daripada hati hang. Allah bagi rosak semua keturunan hang. Anak hang tak boleh bin kat hang. Kalau dia perempuan, hang boleh menikah dengan dia. Kalau dia jantan, tak boleh bin kat hang. Pesaka hang dia tak boleh makan. Dahsyatnya. Tapi kalau sebut makan rasuah, khianat jawatan, tenang-tenang saja Pak. Biasa-biasa saja Pak. Sedangkan bila Allah sebut tentang taubat, Allah tak sebut jenis dosa. Semua benda yang masuk dalam muatan dosa wajib datang kepada taubatan nasuha. Termasuk dosa di sini apa dia? Bid'ah, dosa. Kullu bid'atin dalalah. Itu teks yang ada dalam riwayat Muslim. Hadis Jabir. Setiap yang bid'ah itu, bahkan sebelum nak sampai kepada ujung tu, Nabi kata wa kullu muhdatsatin wa kullu muhdatsatil iyyakum bimuhdatsatil umur. Iyyakum bil muhdatsatil umur fa inna muhdatsatil umur bid'ah. Betul. Hati-hati kamu dengan seburuk-buruk urusan. Apa dia? Mereka benda baru. Kerana rekaan yang baru tidak mengikut petunjuk aku bawa, tak berpegang kepada sunnah aku, tak berpegang pada sunnah khulafa ar-rasyidin, kesemua itu reka-reka agama. Dan reka-reka agama tu Nabi kata dipanggil bid'ah. Dan bid'ah Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah. Subhanallah. Tapi berapa banyak orang buat bid'ah dalalah, dia rasa dia kena tobat. Si pembuat bid'ah menuduh jari kepada si penzina, awak kena tobat. Awak kena tobat. Kita ada tangkapan kepada pencegah maksiat. Pencegah maksiat, nama pencegah maksiat, tapi dia tangkap apa? Dia tangkap hanya orang khaluat, bukan dia tangkap orang buat maksiat. Bid'ah adalah maksiat. Mana ada orang buat bid'ah kena tangkap? Orang yang kena tangkap itu adalah orang yang istilah laki perempuan bukan mahram, berdua-duaan di tempat yang sunyi, kan?
tidak ada apa dalam suasana yang apa itu, yang mengesyakkan kan, yang agak mencurigakan, bukan di tempat yang terang, bukan tempat publik, maka itu. Tapi bid'ah, inilah problem kita. Apabila kita mengkhususkan dosa ni apa dia? Zina saja. Dosa ni apa dia? Makan babi saja. Dosa ni apa dia? Mencuri saja. Dosa ni apa dia? Pilih orang garu saja. Ini bukan saya buat, saya tiru orang lain buat. Sedangkan Allah kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu pada Allah. Kalau kita kata penzina kena bertaubat, maka orang yang riak pun kena bertaubat. Orang yang ujub pun kena bertaubat. Kerana itu adalah dosa besar dalam sudut jiwa. Sahabat, ingat dah balik yang kita kata dulu ada ulama kata ada 60 kesalahan jiwa. Lepas tu ada ulama pergi buat tapisan 40 dia kata. Lepas tu pergi buat tapisan lagi. Dia kata daripada banyak tu kita ambil 20 aja. Dosa hati. Ingat dah lagi yang tu. Saya rasa kita dah kongsi kan? Saya ingat kita kongsi di mana? Di sini. Di dis. 20 dosa. Saja saya nak sahabat ingat balik, daripada 20 dosa tu kita tengok dosa ni dosa hati, wajib pada taubatan nasuha, bukan sunat, wajib. Apa dia yang pertama ulama senarai? I'tikad yang syirik dan bid'ah. I'tikad yang syirik dan bid'ah. Bila duduk dalam hati, kita kena, ayat ni panggil kita tubu ilallahi taubatan nasuha, kena taubat. I'tikad yang syirik. Apa makna syirik? Benda yang menjadi bidang kuasa Tuhan, kita pergi heret makhluk masuk. Syirik. Bagi rezeki, hilang mudarat, bagi manfaat. Itu urusan Tuhan mutlak. Kita heret manusia masuk, makhluk masuk. Jin kah, manusia kah, malaikat kah. Kita heret pergi berkongsi. Adanya akran, persaingan. Qarn, ada dia punya sekutu dia. Dan i'tiqad yang bid'ah, apa dia? Memberi makna-makna yang lain kepada sifat Tuhan, menafikan, tak boleh terima Allah Ta'ala kata dia bersemayam di atas aras, memberi kepada makna yang lain. Istawa diterjemah dengan istaula, bukan kata dikatakan di antara makna istawa itu istaula, bahkan dikatakan istawa itu maknanya hanya istaula. Ini tak benar. Kena betulkan. Kalau di antara makna lain, di antara makna tangan ialah kuasa, di antara makna, betul lah. Tapi dah, bila kata tangan, tangan bukan makna tangan, tangan confirm makna kuasa. Jangan kata tangan tu makna tangan. Ini ibtalus sifat. Ini memberi makna-makna yang direka-reka. Di antara makna tangan ialah kuasa, betul lah. Pasal tu orang bila tangan tak boleh angkat, saya hilang kuasa tangan. Betul lah. Di antara makna. Tapi jangan kata satu-satu makna. Apa yang Tuhan sebut tentang diri dia, orang tak boleh terima. Kesyirikan di dalam kepahaman. Kemampuan jin dijadikan persaingan dalam memberi mudarat, dalam memberi pertolongan secara tak nampak. Tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Meletakkan syarat-syarat kemampuan Tuhan. Ini melibatkan syirik. Melibatkan bid'ah. I'tikad yang dimasuki syirik dan bid'ah berhajat pada taubatan nasuha. Yang kedua apa dia? Ulama kita sebut riya. Riya hati. Riya ni apa dia? Melakukan ibadat, melakukan kebajikan ataupun kita kata apa dia, meninggalkan maksiat, melakukan ibadat, melakukan kebajikan atau meninggalkan maksiat, bukan bertujuan mendekatkan diri pada Allah, tetapi mencari mahmadan linnas, pujian di manusia. Itu riya. Ibadat patut mendekatkan diri pada Allah tak? Dia tak bawa ibadat itu dekat pada Allah, dia bawa dekat pada manusia. Itu riya.
Hatta termasuk dia tinggal maksiat. Lepas tu dia bercerita pada orang. Saya alhamdulillah lah. Dekat ni saya tak pernah buat zina lagi. Cerita dia meninggalkan maksiat pada orang. Patut meninggalkan maksiat itu mendekatkan dia pada Allah. Ini mendekatkan dia di hati manusia. Saya alhamdulillah lah dekat rumah orang ni lintas lorong garu pun tak pernah. Hei, amboi. Kira tak pandang langsung. Amboi. Cara cerita tu. Kenapa nak bercerita demikian? Untuk menunjukkan tempat tu maksiat dan dia punya menjauhi maksiat. Cara tu tidak. Menjauhi maksiat mendekatkan jiwa kita pada Allah. Yang ketiga apa dia? Ujub. Kelakuan hati. Hati memandang betapa kuatnya dia, hebatnya dia beribadat tanpa hati melihat ini adalah pertolongan daripada Allah. Ujub. Hati mula mengaku kemampuan diri. Nampak kehebatan diri. Hebat aku boleh ibadat. Terlupa itu adalah kurnia Tuhan. Itu adalah takdir Tuhan untuk dia. Apa lagi ikhwan? Ragu-ragu kepada Allah. Syak fillah. Janji Allah. Janji nak bagi. Ragu-ragu dengan Tuhan. Semua urusan hati. Apa lagi ikhwan? Dia rasa aman daripada makrillah. Makar Allah. Ujian-ujian tak nampak daripada Allah. Dengan ibadat yang saya buat ni, insya-Allah saya rasa saya lepas masuk syurga. Tuhan tak buat saya macam lain dah. Saya boleh mati husnul khatimah. Dia tidak tahu makar itu. Makar ni apa dia? Ujian-ujian Tuhan. Dia merasa aman daripada sebarang ujian Tuhan. Ini dosa ikhwan, berhajat pada minta ampun. Apa lagi ikhwan? Qunut min rahmatillah. Kelima, putih asa. Keenam, putih asa daripada rahmat Allah. Allah boleh ampunkah aku? Bolehkah? Bolehkah? Rahmat Allah besar. Ketujuh apa dia ikhwan? Hiqdu. Dendam. Dendam ni apa dia? Perasaan marah yang disimpan untuk membalas pada satu hari nanti. Nak pergi mana? Anda dapat juga dengan aku. Hiqdu. Nabi kata, laisal mu'min. Mu'min tidak ada sifat hiq. Apa? Dendam. Mu'min bukan pendendam. Simpan marah, dia peram marah, dia tak lepas hari tu dia simpan sampai marah tu bertukar jadi suatu cita-cita nak membalas pada masa akan datang. Maka bertukar dia menjadi hiqd. Jiwa mukmin tak boleh ada tu berhajat pada taubat. Yang ke-8 apa dia? Ke-8 apa dia ikhwan? Hasad. Dengki atas nikmat yang Allah beri, kebaikan yang Allah beri pada orang lain walaupun pada musuh dia. Nikmat duit, nikmat sihat, dia benci. Ke-10 apa dia ikhwan? Ke-9 apa dia ikhwan? Ke-9 manna bis sadaqah. Man bis sadaqah. Ke-9 rasa punya jasa. Ke-9 rasa punya jasa bila buat sedekah. Dia bagi sedekah ke orang, dia rasa dia buat jasa besar pada kawan tu. Sedangkan sama-sama berjasa. Kita bagi sedekah, betul? Berapa kali kita ulang Kalau tidak kerana dia terima sedekah, pahala sedekah tak berjalan kat kita. Kerana dia terimalah pahala sedekah jalan. Tak, kalau kita duk pegang duit lagu tu, tak ada pahala sedekah. Cuma ada cita-cita nak sedekah, pahala tak ada lagi. Besar pahala sedekah ni. Ke-10 apa dia? Ke-10 israr ala dzam. Dia tak buat dah dosa. Dia dah kata dia berhenti, tetapi nikmat dosa tu duk rasa sembela. Tak hilang, tak lekang nikmat. Terus menerus duk rasa asyik dengan nikmat dosa. Oh, dah siap. Tapi tak buat dah. Tapi nikmat tu duk. Kesebelah apa dia ikhwan? Su'uzan. Buruk sangka pada Allah dan kaum muslimin. Lama dah aku baca doa, memang Tuhan tak bagi Tuhan tak bagi kat aku. Tuhan tak tolong aku. Buruk sangka. Dan buruk sangka pada orang-orang yang beriman. 12 apa dia? Dusta takdir Allah. Takzib alal qadar. Tak percaya takdir Allah. Dia tak percaya dan dia tak senang dengan takdir Allah. Tanda dia apa dia?
tanda dia selalu cari kambing hitam nak pesalah orang. Dia tak boleh kata qadarallah ma syaa fa'al. Dia tak boleh kata lagu tu. Dia akan cari untuk sandak kesalahan tu kepada satu makhluk. Kalau bukan kerana hang ni, benda ni tak jadi. Kalau bukan kerana batu ni, aku tak langgar. Dia tak tahu kata Allah yang buat takdir itu pada dia. Tak senang hati dia. Apa lagi ikhwan? Syamatatul muslimin. Seronok tengok orang Islam ni kena musibah. Happy. Terutama orang tu musuh dia. Happy. Oh, zaman lah ikhwan ni, time-time pilihan raya ni, dahsyat happy. Happy. Orang menang dengan 1000 cara. 1000 cara. Kadang-kadang kes lama-lama kawan tu keluar balik. Kadang-kadang kita pun tak tahu orang tu ada kes tu, keluar balik. Syamatatul muslimin. Cari jalan. Dahsyat ikhwan. Apa lagi ikhwan? Ke-14, dia ifrah bil ma'siyah nafsihi wa ghairihi. Dia seronok dengan maksiat dia, ataupun orang lain buat maksiat pun dia seronok. Oh, alhamdulillah, dia tak sangka kampung kita ni buka juga kedai Magnum. Alhamdulillah. Sejak ada kedai tu buka, boleh aku duk pergi beli arak Stin. Seronok dia seronok dengan maksiat dia atau maksiat orang. Ke-15 apa dia ikhwan? Ghishul muslimin. Terperam dalam hati ni nak khianat dekat kaum muslimin, nak khianat. Tersimpannya perasaan nak khianat, ghish, nak tipu orang Islam. Lama dah duk rancang. Dosa. Selama benda tu duk ada dalam hati kita, berdosa ikhwan. Apa lagi ikhwan? Benci sahabat Nabi. Benci sahabat, keluarga Nabi. Benci sahabat, benci alun Nabi, keluarga Nabi, benci orang-orang Islam yang beriman. Apa lagi ikhwan? Hubbud dunia wa ahlihi fasaqah. Sayang dengan dunia dan sayang kepada ahli dunia yang fasik. Yang dimaksud dengan dunia di sini apa dia ikhwan? Semua yang membawa lalai pada Allah dan semua yang membawa kita kekal atas maksiat. Itu nama dia dunia. Bukan sayang harta ke sayang apa, tidak. Apa saja yang melalaikan kita dalam bentuk masa, dalam bentuk harta, dan apa yang membuka ruang kita kepada maksiat. Dia suka benda tu. Dan dia sayang orang yang join dengan dunia tu. Maka dia dipanggil hubbud dunia wa ahlihi fasaqah. Kena tobat ikhwan. Apa lagi? Asyuhu. Asyuhu. Apa dia asyuhu? Kedekut yang melampau. Sampai pada peringkat dia tengok orang derma, dia sakit hati. Bukan kedekut biasa-biasa. Kedekut biasa-biasa kita kata bakhil. Dia tak bagi duit dia. Yang ni syuhu. Dia halang orang lain daripada bagi. Dia benci tengok orang buat maslahat kebaikan. Aktiviti charity dia tak boleh tengok. 19 apa lagi ikhwan? Dia menghina, dia pandang rendah pada apa yang dibesarkan oleh Allah. Sunnah ni Allah kata besar, dia pandang rendah. Dia tuduh sunnah ni dengan 1000 nama. Bagi nampak sesat, bagi nampak buruk. Apa yang dikatakan sebagai syiar Allah, mulia di sisi Allah, yang diagungkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dia pandang rendah. Termasuk ulama kita bagi contoh dalam bab ni apa dia? Contoh paling kecil, dia tengok Quran, ada buku biasa, Quran duduk di bawah dan buku biasa di bawah. Dia pergi ambil buku biasa tu, letak di rak dia, Quran dia biar. Itu petanda dia meremehkan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dia boleh angkat benda lain bagi mulia. Benda yang dimuliakan oleh Allah, dia bagi nampak macam remeh. Wajib bertaubat pada Allah. Dan yang akhir apa dia ikhwan? Taqlid fil usuluddin. Agama ni dia tak mau guna fikiran belajar. Dia kira ikut orang. Orang kata lagu tu, dia kata lagu tu. Macam mana hantar benda ni ada dalam agama? Dia duk cakap banyak. Mana hantar benda ni boleh? Dia duk kata ramai.
Dah dia kata haram, aku kata haram. Dia tak guna fikiran yang Allah bagi kat dia. Pergi lihat qala Allah, qala Rasul. Dia tak guna fikiran dia mencari, nak pergi buat kajian yang sahih, yang sarih, yang benar dan yang jelas. Dia tak guna. Benda lain semua dia guna fikiran. Agama saja dia tak guna fikiran. Bila ada ingatan yang macam tu, dia wajib bertaubat kepada Allah. Ikhwan, dalam 20 dosa batin ni, zina masuk tak? Tak ada pun. Tapi zina tu dosa lah. Tapi kerana kita ni, bila kata dosa ni, kita nampak memanglah itu dosa. Quran sebut zina dosa, Nabi sebut zina dosa. Tapi kita punya fokus lain daripada tu, kecil saja. Betul Ustaz Samsul? Ya. Parahnya jiwa kita dalam menilai. Pasal tu orang Melayu, bila pemimpin dia makan rasuah, tak ada apa. Wahai, dia yang duk kata ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Dia tak ada apa-apa. Daripada bangsa lain ambil rasuah, ambil bangsa kita ambil. Daripada bangsa lain ambil rasuah, kurang-kurang bangsa kita, bila dia ambil rasuah, dia boleh berkeluar zakat. Dia mau duit rasuah tu berkeluar zakat. Punya otak ni, kalau melo boleh lentin pun, betul lah kawan. Boleh makan juga, otak dia boleh lentin karat. Macam tu cara dia nilai. Kata ini satu orang makan rasuah, satu orang ini buat zina. Ada dua orang kan? Jumpa satu tok guru, ini makan rasuah ke darah dia, orang tipu tanah abang dia meninggal. Ada meninggalkan kak ipar dengan anak menakan. Dia tipu habis semua. Separuh daripada tanah abang dia dapat ke dia. Sedangkan abang dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Dia cari jalan bagi dapat separuh tanah tu pergi ke dia. Separuh lagi lah dia bahagilah sama mai satu orang ni. Mai lagi satu orang, selekeh lah nampak apa dia. Dengan zina lah, dengan macam-macam kalut lah. Dengan badan ada tatu semua. Duduk depan Tok Guru. Bila Tok Guru tengok, Tok Guru akan rasa kotak siapa? Alamak, bertatu. Yang kedarah rasuah ni, yang tipu harta abang dia ni, mau pakai kepiah putih sikit. Tok Guru tahu kata ni dosa. Tapi Ustaz akan nampak tatu tu. Maka lebih dahsyat lagi, Ustaz tu boleh bertanding parti rasuah lagi. Dia duduk atas parti paling kotak, parti rasuah, pertahan rasuah. Kenapa ikhwan? Cara kita berfikir tentang dosa macam kita fikir, bukan macam agamanya. Agamanya. Kita bagi tahu ke orang kan Allah ampun dosa penzina, Allah nak bubuh dalam neraka pemberi dan penerima, kita api join dia. Begitulah ikhwan. Taubatan nasuha yang kita duk bincang ni ikhwan, kita tak masuk. Ulama kita sebut apa ikhwan? Satu orang bila dia terlibat dengan taubatan nasuha, apa dia kena buat? Satu, dia mesti istiqamah dalam berdoa supaya Allah letakkan dia ikhlas taubatan nasuha. Doa apa dia nak baca? Ayat tu dah ajaklah doa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ataupun dia boleh baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dia boleh baca doa. Dan dia boleh baca apa-apa istighfar yang ada, yang menunjukkan kepada arah dia meminta pada Allah diampun dosa dia, dan dia diberi ikhlas dan istiqamah di atas jalan taubatan nasuha. Dia kena buat. Satu. Dua, apa dia ikhwan? Istighfar mesti membasahi lidah dia. Istighfar. Ingat beza istighfar dengan taubat apa dia? Taubat ni kerja
Rejal hati. Dia tak ada kena-mena dengan mulut. Mulut tak kata menyesal pun tak apa, tapi hati menyesal. Istighfar adalah bantuan lisan supaya terkabulnya taubat itu. Dia beristighfar pada Allah. Tadi dia minta dia menjadi orang yang taubatan nasuha, istiqamah ya Allah. Dan yang ni dia melancarkan, menjalankan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan istighfar yang sabit di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya kita boleh tengoklah dalam Riyadhus Salihin di bawah bab istighfar itu. Ada riwayat-riwayat yang Nabi bawa. 2, 3 apa dia ikhwan. Dia kena bergui dengan orang saleh, mursyid. Bimbing dia. Supaya dia tidak arah dia tetap. Macam tadi, liku-liku orang bertaubat ni apa dia? Bila orang tahu satu orang itu katalah dulu orang kenal dia orang Islam tapi dia buka bar, dia buka kedai, night club, minum cinggir semua, yamsin dalam tu. Lepas tu dia dah bertobat dah, dia bawa diri dia. So orang dengar kata dia bertobat. So orang macam nak apa? Nak dia kongsi macam mana dia boleh berubah. Sedangkan itu telah menjadi rahsia dia dengan Tuhan. Maka dia memerlukan bimbingan seorang guru agar perkataan dia, tingkah laku dia tidak merosakkan jalan dia kepada Allah. Sebab apa? Yang dikatakan taubat tadi apa dia? Ilallah tu. Ilallah dia. Tengah duduk ilallah, pergi pada Allah. Sikit saja dia lencong. Sikit saja manusia tak sampai pada Allah dengan taubat. Memang mengantuk ni boleh buat kereta pergi mana? Bukan mengantuk 2 jam buat kereta. Just dia panggil apa tu? Ada orang putih panggil apa? Apa sleep? Micro sleep. Bukan mikroskop, micro sleep. Sat saja. Kereta kita sat saja. Kita dalam taubatan ilallah ni, tubuh ilallah ni, sat saja. Orang jemput kita, pi kongsi saat perubahan kita, satu saja kita sudah pergi ke tempat lain. Tak mana pergi tempat lain? Bukan mata kita, bukan lisan kita, tapi hati yang menuju Tuhan. Maka dia perlu seorang apa? Mursyid. Bertanya, minta bantuan, minta apa? Bimbingan. Sepanjang dalam dia bertaubat, apa dia kena buat? Orang bertaubat ni ada pantang dia. Dan yang keempat, apa dia ikhwan? Selama dia dalam proses dia mengaku nak bertaubat tu apa dia? Dia disuruh perbanyakkan sedekah. Kerana sedekah ni boleh mengubah segala-galanya. Sedekah boleh merawat penyakit. Sedekah memudahkan sakaratul maut. Sedekah membantu iman. Sedekah ni menjadi dinding daripada api neraka. Sedekah menjadi sebab doa termakbul. Sedekah itu menyebabkan kita mendapat rahmat dan kasih. Riwayat menyebut tentang sedekah ni dalam berbagai-bagai unit. Maka orang yang bertaubat daripada satu kesalahan, dia disuruh memperbanyakkan sedekah. Bagi sedekah. Itu dikatakan dia di dalam momen bertaubat. Lepas itu Imam Ghazali ajak kepada kita, orang bertaubat ni asing kalau saat diri dia. Berdasarkan riwayat itulah, riwayat Bukhari tu, Riyadhus Salihin sebut di bawah bab taubat kan, yang bunuh 99 orang tu. Lepas tu dia pergi bunuh lagi seorang, cukup 100. Barulah dia jumpa dengan orang yang betul. Maka ulama tu kata kat dia, di sana unasun ya'buduna Allah fa'budu ma'ahum. Hang keluar daripada negeri ni, asingkan diri hang. Di sana ada orang beribadat pada Allah, pergi kepada mereka beribadat. Maka dia pun keluar daripada negeri itu. Dia kena asing diri dia sah. Dia kena asing diri dia sah. Kalau dia tak asing, dia tak boleh jaga keselamatan diri dia. Orang isap okok terpaksa asing diri lah sah. Terpaksa sampai dia dapat kekuatan. Kekuatan apa? Orang pasing beli, dia tak beli. Tapi kalau sekotak orang bagi percuma, kawan tu siap dengan cucuh lagi, khidmat mereka tu cucuh, lepas tu pergi letak filter tak mulut, takkan tak mau hisap, takkan tak mau tarik. Kalau dia tak tarik satu,
kawan kata amboi hang nak menyombong betara ni. Sejak-sejak duk sembahyang rupanya orang sembahyang lagu ni. Allah. Dia kena ayat tu dia pinau. Tarik sebatang tu maknanya habis kotak. Maka dia perlu asing siap diri dia. Jangan kawan dengan orang ni. Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata apa ya ikhwan? Dengar dia kata, pantang larang orang yang bertaubat, termasuk inilah dia kata taubat ilallah yang ayat tadi sebutkan, taubat ilallah, taubat yang membawa kita pada Allah. Taubat itu mampu mengubah kita, pasti mengubah kita. Dia ubah apa? Tengok dia kata, satu, dia kata iza tabal abdu, ini dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud mauquf. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Mauquf, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dia komen bila orang tanya dia, cerita sikit pada kami tentang macam mana kami nak tahu taubat yang kami taubat ni masuk dengan ayat tu. Maka dia bagi tahu, taubat kalau kita masuk dalam ayat tu, kita akan dapat roh dia. Roh taubatan nasuha apa dia? Dia merubah jiwa kita. Dia merubah apa? Dia kata, iza tabal abdu, bila satu hamba itu bertaubat, dia kata, walam yarda khusama'uhu falaysa bitaib. Bila dia bertaubat, dia mengaku kembali pada Allah dan dia jaga diri dia dengan 4 perkara tadi, tiba-tiba dia tak ada jiwa boleh memaafkan orang yang buat jahat pada dia. Ketahuilah taubat itu belum meresap dalam diri dia. Lam yarda khusama'uhu. Khusama' ni siapa dia? Musuh-musuh dia. Macam-macam lah musuh dia buat ke dia. Lam yarda. Dia tak dapat redha lagi. Dia duk fikir nak balas dendam. Sedangkan dendam tadi kita kata benda kita kena tobat. Dulu sebelum tobat dia balas dendam. Sekarang dia dalam proses menjaga diri dia. Dia tak mau fikir dah pasal dendam. Satu. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Dia tobat tapi dia tak boleh mengubah diri dia dalam bentuk pakaian dan perhiasan. Bermakna dia tidak sampai ilallah lagi. Apakah pakaian dia pakai? Apakah perhiasan yang dia suka sebelum ni? Lok pendek, mendedahkan aurat, pakaian yang lebih cenderung kepada peradaban orang fasik. Bila dia bertaubat, dia kena tahu menuju Allah ni ada adab. Bukan disuruh pakai jubah, bukan disuruh pakai serban 24 jam selendang, tapi disuruh berpakaian yang menampakkan kita hamba. Rabbul Alamin adalah Rabb kita. Siapa pakaian? Memang sahabat, dia semua pakaian sopan lah. Ustaz Samsul bukan kata sopan, kemuncak. Hak lain semua di bawah. Itu nama dia adab. Perempuan bertaubat, dia nak pakai ke mana? Dia nak pakai ke mana? Dia akan pakai dengan pakaian seorang wanita hamba Allah ni, wanita muslimah ni. Macam mana dia jadi hamba Allah yang beradab? Dia nak make up, dia nak gincu. Wanita, dia wanita. Memang dia wanita, dia ada ilmu banyak, tapi dia nak keluar bercakap di depan khalayak ramai yang dunia akan dengar kata-kata dia. Bagaimana adab dia? Suara dia macam suara jantan, macam Tarzan, macam bini Tarzan. Ya, bini Tarzan nak panggil Tarzan, oh, gajah mai, rebau mai, kijang semua, seladang semua mai. Wanita, dia tahu kata, dia akan bercakap, dunia akan dengar suara dia. Rabbul Alamin juga dengar suara dia. Bagaimana nada dia? Itu nama dia adab, perhiasan. Ketiga, man taba wa lam yughayyir majlisahu wa ashabuhu wa lam yubaddil ashabuhu falaysa bitaib. Dia bertaubat tapi dia tak boleh ubah majlis dia. Kita kata apa majlis? Pot dia ni, pot betul pot. Tempat dia duduk apa? Lepak dia. Majlis dia tak boleh berubah. Dan walam yubaddil ashabahu, dia tak boleh tukar kawan dia. Maka ruh taubat belum lagi masuk dalam diri dia. Maka selama tu dia kena mengasingkan diri dia. Dia kena duduk dengan guru dia. Dia kena cari jalan baru supaya masuk ruh taubat tu. Apa lagi? Wa man taba walam
yubaddil wa man taba wa lam yughayyir firashahu wa wisadahu falaysa bitaib. Dia bertobat tapi dia tak boleh nak gulung selimut dia dan tak boleh nak lipat bantai dia. Tak sampai lagi. Gulung selimut, tolak bantai ni maksud dia apa? Bangkit semayang. Bangkit semayang subuh, bangkit semayang subuh. Gulung tikar lah, dia kena gulung, dia letak tepi wisada bantai dia, nak kena tolak. Dia mengaku dia tobat tapi subuh tak boleh bangkit. Subuh tak boleh bangkit bukan kata orang tobat masuk kita lah. Subuh kita tak boleh berjemaah, jangan declare kita pemegang sunnah lah. Subuh tak boleh bangkit, jangan declare kita ikut sunnah lagi ni. Kalau tak pergi masjid terus seumur hidup, jangan nak mengaku sunnah. That's right. Kalau orang sunnah di akhir zaman ni macam-macam karakter kan. Pegang masjid, tak main masjid. Tak main 2 hari tak apa, tak main 2 tahun. Dahsyat. PKP habis pun tak main lagi. Oh subhanallah, dahsyat. Tak apa ya kawan. Di akhir zaman lagi dahsyat apa dia? Tu imam tak main sembahyang. Dia imam. Dia dilantik jadi imam. Dia tak main jadi imam. Tapi dia mengaku dia imam. Ibarat kambing mengaku rimau. Kambing, dia kelak-kelak, aku rimau. Tapi orang tengok, janggut kambing, telok kambing, sebadan kambing. Tapi dia mengaku saya rimau. Rimau patut menjadi rimau ni, dia kena makan kambing. Saya imam, tapi dia jadi imam tak. Saya bilal, tapi azan tak. Yang duk azan bukan Tok Bilal. Bukan Tok Bilal yang kena main azan. Bukan Tok Bilal ni paman duk kena ghaflah. Aku tak boleh pergi mana minggu ni. Pasal apa Tok Bilal cakap? Dia tak Bilal tapi dia kena ghaflah. Dia nak mengajar, tak boleh. Dia kena ghaflah. Akhir zaman. Ustaz Nam percaya tak yang saya kata ni ada? Ada. Tak ada. Pakcik Baharudin. Okey, Pakcik Baharudin ni. Pakcik Tamim, Pakcik Baharudin kan. Pakcik Tamim tahu, saya pergi sembahyang asar. Cantik masjid. Saya ya Allah. Saya kata kalaulah kita geng-geng sunnah dapat masjid secantik ni, oh saya kata dahsyat, kita takbir. Hebat noh. Kawan tu dia mencelah terus saya cakap. Dia kata masjid cantik Ustaz. Bila tak ada, imam pun tak ada. Baru saya tahu. Kalau mereka tak jadi, kalau hari mereka jadi, hari mereka tugas, mereka tak main. Hari mereka tak tugas, bayang terus tak ada Ustaz. Kami ni lah, jemaah ni, tengok kanan, tengok kiri. Ustaz tahu sah depan tu, jadi macam mana main tolak-tolak. Jemaah ni hang suar tangan kat dia tu. Dia tu suar tangan kat kawan ni. Nampak kawan tu pakai jubah kemas sikit, tolak. Dia tu pula tolak pada kawan yang grab. Ustaz, masjid kami pernah catat kawan jadi imam, grab letak beg grab sebelah jadi imam. Imam bertugas tak main. Yang tak bertugas memang tak main lah pasal bukan tugas dia. Saya kata saya tarik balik lah cakap saya tadi masjid memang cantik lah. Saya dah cantik luar saja Ustaz. Siapa sembahyang tahulah balak apa kami duk tanggung. Di akhir zaman jadi lagu tu. Di akhir zaman jadi lagu tu. Subhanallah. Subhanallah. Tengok. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku taubat tapi dia tak boleh ubah akhlak dia, maka roh taubat tak masuk lagi dalam diri dia. Dia kena upaya. Ubah akhlak ni maksud dia apa dia? Ubah dengan ayat tu. Ayat tu mau. Wa man taba walam yughayyir qalbuhu. Siapa yang tak dapat mengubah jiwa dia pergi kepada ayat tu, falaisa bitaibin. Dia bukan orang yang bertaubat.
Kata dia, فَإِذَا تَابَ عَنْ هَذِهِ الْخِصَالِ فَذَلِكَ تَائِبٌ حَقًّا. Mana-mana orang yang bertaubat dan dia berjaya buat apa yang dicakap tadi, sesungguhnya dia akan mendapat taubat yang sebenar dalam ayat itu. Subhanallah. Tengok ikhwan, taubat itu. Satu orang yang terlibat dengan taubatan nasuha, taubatan nasuha akan bagi kepada dia ruh perubahan dalam bentuk pikiran, dalam bentuk emosi, dalam bentuk jantung dia berubah. Dia akan berubah ke mana? Dia akan berubah pada perkataan ilallah. Semua dia akan menuju kepada Allah. Kemudian ikhwan, penulis membawa kepada kita, dia kata dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita tengok minggu depan. Boleh Ustaz Nan? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.